Kenal lah. Orang dekat selalu kenal lah juzuk-juzuk anggota si mati ni. Lain tak ada lah, tapi bunyi memang mati ya. Untuk sembahyang mayat apa? Sembahyang pakai tangan. Jadi sulia alaihi, disembahyangkan alaihi ala muslim ni. Ini nak sembahyang mana? Sembahyang mayat lah. Mayat mana? Tangan je lah. Setangan je yang tinggal. Tangan saja ke mau cukup ke untuk menyebabkan boleh sembahyang mayat? Ya. Boleh. Boleh. Tapi tangan yang tuan ni dah mati lah. Jangan orang potong kaki. Macam mana? Tuan ni hidup lagi. Waktu buat apa? Bungkus sembahyang mayat kat kaki. Yang buat kelakar tu. Dah, kita gila-gila ada orang buat tu kelakar. Ada orang tak kata ni kaki ni macam mana ni? Nak buat apa? Pergi tanam lah. Nak kena sembahyang mayat tak? Tuan ni hidup lagi. Tuan ni hidup lagi. Allah. Dah tak tahu nak kata apa. Abang lah. Tapi kita dalam perut gelak. Pecah, putus dalam perut lah. Siap. Idwan Muslim. Yang ni kalau tak ada idwan macam mana? Kalau faham fiqah ni, kalau atas syarah ulama seingatnya, kalau tak ada anggota pun memadai apa-apa yang nama juzuk. So walau kana juzuk dhafiran aw syiran, sekalipun bulu. Jumpa rambut ular sawa lah telan. Telan. Ular sawa ni lah kata telan budak ni. Belah-belah perut, hancur habis lah semua. Tinggal rambut tak dipaham, tak direputkan lagi dalam perut ular sawa. Basuh rambut tu, tulang-tulang kalau ada. Basuh, bungkus yang mayat tu. Tapi kalau duduk dalam perut tak jumpa, tak boleh nak mandi apa-apa, tak ada. Orang nak sembahyang masa saya sembarang, sembahyang mesti mandi tu semalam ni. Okay. Jadi kalau kata jumpa satu juzuk lelaki, jumpa kuku, jumpa tulang, jumpa rambut, memang dia punya, sekali pun nak tu memadai untuk sah untuk disembahyang mayat, dan mayat dia mayat hadir namanya. Habis. Wasiktu ini istahala au baka kakabirin. Baik, anak guguran lah. Wasiktu anak gugur. Ini istahala. Anak gugur kaedah asal kitab sebut macam ni. Ini istahala jika mengangkat suara ia, jika bersuara ia, jika menjerit ia. Maksudnya gugur-gugur keluar, angkat suara, maksudnya ada suara. Au baka ataupun menangis. Kakabirin, dia adalah seperti orang besar. Jadi nak tengok dia menangis, bergerak, bersuara ni tak mana? Pandang ataupun ukur di luar rahim. Maksudnya waktu keluar, bukan kira dalam perut. Macam mana pun dobit yang kalau kitab ke belakang ni mensyarahkan kaedah yang memang telah bahas ulama. Cuma dalam kitab lama ni, kita baca kitab Minhajul Talibin ni istilah kitab lama ada benda yang dengan sebutan matan dia tak detail. Kalau fakta matan detail yang telah dibuat oleh orang mutaakhirin macam ni, bab gugur. Kalau kandungan 6 bulan ke atas kakabirin, macam orang besar. 6 bulan ke atas. 6 bulan adalah sekurang-kurang kandungan yang sempurna. 6 bulan ke atas macam orang dewasa. Maksudnya macam orang biasa. Mati baik dalam perut ke luar perut ke, macam kakabirin macam orang dewasa. Jadi mandi kapan sembahyang, tanam boleh silam, dan sunat dinamakan dan diakikahkan. Sunat dinamakan dan diakikahkan. Baik. Kalau 6 bulan ke bawah, 6 bulan ke bawah, dia kena tengok hidup tu lah. Dah hidup, mesti dikira di luar, bukan dalam kandungan. Pasal dalam kandungan biasanya umur 4 bulan ke atas, memang dia gerak dalam perut. Pasal setiap bayi yang dikandung, umur 4 bulan ke atas daripada tarikh kandungan, memang dia akan bergerak. Kalau tak bergerak tu tanda mengandung anggur lah tu. Tu istilah mengandung anggur. Tak pun kena busung apa. Pasal tak gerak kan. Kalau
Anak betul, tak ada masalah. 4 bulan memang nikah. Jadi nak tengok tak mana? Tengok waktu dia keluar. Kalau tak cukup 6 bulan, dia bukan tengok sifat, bukan tengok gerak dalam perut, tapi tengok di luar. Bila luar, ada tak tanda hidup. Kalau keluar ada tanda hidup, kakabirin. Kalau keluar tak ada tanda hidup, tak ada apa? Yang paling tak ada semayang. Pasal semayang hanya ada dalam masalah hidup. Ada hidup, baru ada doa, ada semayang mayat. Bahawa Allah maghfir lahu. Allah maja'alahu furutan li abawai. Kau maghfir lahu lah. Asal tempat tu Allah maghfir lahu, pasal kadang-kadang Allah maja'alahu furutan li abawai. Jadi kalau tak ada istilah nama, tak ada anak, tak ada taklif, dia tak jadi furutan li abawai. Tak dapat lagi. Jadi masalah rupa berbentuk ada kepala, tangan, kaki, orang kata dah lah ayat memang berupa lah. Yang tu tak mensabitkan solat. Pasal nak sabit solat adalah masalah hidup. Hidup tu sama ada bersuara, nyawa, dan hidup pun dikira luar rahim, bukan dalam perut. Sekali lagi sebut tu, sebanyak ada orang silap tu. Kalau 6 bulan ke atas sebut tadi, bawah 6 bulan mesti dilihat. Bawah pada 4 bulan memang selalunya tak ada apa. Ya. Maksudnya keluar tu hidup lagi. Nadi ada lah, hidup. Apa-apa tanda hidup kalau ikut. Cuma dalam kitab disebut angkat suara, bakar atau kolib. Kalau tak angkat suara, menangis dan sebagainya, apa dia? Istilahnya ada tanda hidup. Nampak dorong nampak dada dia naik turun kecil. Memang halus ya, besar. Besar ni pun besar apa? Kecil kadang. Kecil ni tengok. Tanda hidup tu ada kan. Kalau kata tu yang ada dobit tanda hidup, baru ada hukum mandi, kafan, mayang, tanam. Dan akan ada hukum sunat lebuh nama dan sunat akikah ni. Kalau hidup kalau hidup akan dapat hukum. Walaupun tak buat kad merah. Kad merah, tak faham tu dah. Itu Malaysia nya undang-undang. Baik. Siktu ini sahala Abu Bakar kabir. Wa illa fa in zaharat amaratul hayati kal ikhtilajin suli alaihi fil azhar. Sekiranya tidak, maksudnya kalau tak ada angkat suara tu, fa in zaharat ada tafsir. Jika nyata amaratul hayat, ada tanda-tanda hidup. Dan hidup ni iktibar di luar, bukan iktibar di dalam. Kalau iktibar di dalam 4 bulan memang hidupnya. Kakhtilajin, seperti bergerak-gerak. Sulya alaihi fil azhar. Jadi keluar-keluar dia tengok duk bergerak. Istilahnya bergerak. Cukup. Sulya alaihi, hendaklah disembayangkan juga alaihi. Istilah sembayang maksudnya ada mandi, ada kafan, ada sembayang dan tanam perkuburan Islam. Fil azhar. Jadi kalau tak dapat hukum hidup tu, tak ada lah hukum mandi, sembayang jenazah, dan ke bumi pun, ke bumi ialah kat mana-mana. Kalau nak buh tanah perkuburan pun buh pergi lah. Tapi lagi orang tanya pula siapa dia meninggal. Maksudnya kalau nisbah tak ada nyawa, menanam dia tu adalah macam mana pergi tanam uri. Uri tanam kat mana? Uri tanam kat kubur. Tanam mana? Belakang rumah. Anak yang mati dalam gugur, tanam macam tu ya. Tanam macam tu tak payahlah pergi tanam kuburan. Tapi kalau ada hukum sembahyang mayat, itu tanam kuburan. Okey. Wa in lam tazhar wa lam yablugh 4 ashhurin lam yusalla alaih. Dan kata dia, jika tak nyata hidup dan tak sampai 4 bulan pun tak sampai. Memang 4 bulan tak sampai ni memang tak ada apa lah selalunya. Memang bentuk apa tak ada. Kadang kalau gugur pun hancur sekali tanah. Tanah lah, darah ketul-ketul apa, kadang tak nampak pun boleh beza mana yang nak jadi anak, mana yang darah. Lam yusalla alaih, tak disembahyang atas dia.
Ada sikti. Wa kadza in balagha fil asyar. Seperti demikian juga jika sampailah balagha, silap tengok tu. Jika sampailah ia siktu guguran tu 4 bulan. Kalau 4 bulan sekali pun sama juga hukum dari segi kata tak disembahyang jika tak ada tanda hidup dan tanda hidup di luar. Baik. Habis itu. Ada soalan? Ya. Macam mana kita nak buat? Dia pertama tengok kandungan tu lah. Saya kata tengok umur kandungan dulu. 3 bulan. 3 bulan tak hidup lah. Memang tak hidup. 3 bulan nyawa apa pun tak ada. Tak ada. Tak ada. Tengok tu dulu. Dia kata 3 bulan memang tak ada apa. Masuk 4 bulan tak ada apa. 5 bulan pun selalunya atas kata hidup kat luar ni susah. Macam mana pun dia ada duit itu. Selalunya kata tambah pula 6 bulan 5 bulan memang selalu duk berasa bergerak dalam perut. Itu diam. Cek pergi hospital pun dia kata tak ada bunyi nadi. Mati dalam perut. Pergi hospital memang dia berubat lah apa lah. Untuk air keluar tu selalu memang mati dah. Mati tak ada apa. Pasal 6 bawah ada 6 bulan tu dompet dia 6 bulan ke atas baru kek dah tadi. Itu kot. Lain. Pada hari yang lain. Sembahyang banyak berapa kali? Kalau dah sembahyang hari tu, saya tengok yang ni jumpa pula. Hari tu ada juzuk tak habis jumpa. Hari tu jumpa tangan. Ni jumpa kaki juga. Jumpa tangan tu sembahyang banyak dah. Boleh, faham? Yang tu kan? Lepas tu tengok cari-cari hari lain pula jumpa kaki pula. Jumpa jari tu. Ibu jari pula jumpa. Lepas tu, hukum sembahyang sekali lagi. Itu tak? Soalan itu kan? Tanya apa? Macam tu lah. Nak melenggung lah. Nak sembahyang sekali lagi lah. Sebab tu tanya, sembahyang mayat dah berapa kali? Sekali lah. Dah sembahyang sekali. Itu yang kemudian tu ambil muka-muka tanam. Yalah, tanam. Yalah. Boleh? Siap. Mandi apa pula? Mandi apa pula yang ulang? Bukan orang tak panggil mandi lah tu. Basuh lah. Siap. Okay. Lagi. Tanam uri tu. Uri ni siap basuh dengan kunyit dengan garam kan. Nak goreng lah. Saja buah tu. Dah bukan masalah goreng. Masalah nak jaga supaya tak busuk tu lah. Ini pun dia uri bukan orang. Kalau orang tu awak, orang tak buh garam kunyit. Orang bukan uri. Uri pasal dia tak nak pergi busuk lah tu. Lepas tu bubuh garam kunyit tu supaya tak busuk lah. Yang tu lah mudah lah. Betul buah paku ni apa? Pasal uri kan kita tanam lalu tak dalam. Jadi bila tak dalam, bila dia katalah dia berbau sikit. Kalau keliling rumah kita ni ada binat babi duduk berkeliaran. Babi antara yang paling cekap bau dia, tengok hidung dia besar mana. Dia bila dia bau lagi, dia bawa. Dia korek, dia pokah weh. Satu keadaan tua-tua macam mana supaya jamin uri ni tak diusik oleh binatang buas. Tu antara dia basuh garam kunyit kan dia. Untuk buah paku 3-4 batang. Tu buah arang pula. Apa lagi yang buah? Itu kan lah. Lepas tu bangkuh yang kain tanam untuk ambil tepurung. Cukup pula. Tu tanam kamboi. Untuk atas lah ambil kayu bakar lah. Buat apa tu?
supaya bau kalau ada daripada bawah uri itu, kalau kata dia bau akan naik ke atas, dia akan terhilang dengan sebab ada kayu api, ada abu, ada arang. Jadi kalau dia korek tak, ada tempurung, tutup tempurung pun dia boleh lagi pecah gigit paku di luar dia. Itu kalau ikut kenapa dia buat itu. Macam tu tujuan dia tu kan. Buah pensil apa tu pasal apa? Pasal kalau babi gigit macam anjing buah paku, buah jarum dalam telur, anjing makan. Itu nak kira mampu memang nak kira mampu anjing orang buat itu kan. Teknik dia macam tu supaya uri tu tak dimakan oleh babi. Macam tu. Jadi kalau kata juzuk lain pun nak buat macam tu, buat lagi. Pasal kaedah dia wajib jaga supaya jangan diambil oleh binatang buas, benda-benda macam tu. Yang tu kita sebut uri tu ni tambah juzuk manusia kan. Apatah lagi orang hidup. Tanam lebih kurangnya tengok babi bongkah weh. Weh, mana boleh. Kalau kita tanam ayam itik mati, kita tanam dangkai-dangkai itu memang kalau kawasan ada babi keliling rumah, kalau bau busuk tu ada, dia bongkah weh. Selerak lagi bangkai. Kalau orang haram kita tanam terah tu, tapi pasal bukan orang apa tu, kalau uri orang ambil ciri keselamatan tu ada tikuk-tikuk pelik-pelik tu lagi tanam ni lah tuah redup lah, tanam je lah nak tanam pun tanam kat pokok pisang lah, bagi budak ni sejuk lah, tak bugang kunyit lagi. Berkudir budak lah, pusat macam-macam sangat. Ni apa tu pasal ada mampir ada lain. Baik, habis bab guguran tu. Wala yughsalul syahidu wala yusalla alaihi. Ini masih orang yang tak kena sembahyang. Tidak dimandikan mayit syahid, orang syahid. Dobit syahid dalam kitab kita ni selalunya bila sebut syahid tak dikatakan syahid, melainkan syahidul ma'rakah. Maksudnya orang mati syahid dalam perang. Dan syahadat syahid perang mesti perang istilahnya, dan perang tu Islam lawan kafir. Yang mati ni belah Islam, dan dia lawan kafir tu tujuan nak menegakkan Islam, nak tegak Islam, pertahanan Islam, menegakkan syariat. Baru dapat syahid yang tak payah disembahyangkan. Jadi tak payah mandi, tak payah sembahyang. Jadi hanya kapan pun dengan pakaian yang berdarah ada pada dia. Lepas tu sempurnakan kapan dia supaya ditutup seluruh badan. Kapan dengan seluruh badan dengan pakaian berdarah yang dia pakai. Kalau ada pun najis-najis lain yang mendatang, itu saja yang dibasuh. Jadi tak ada sembahyang, tak ada. Basuh. Basuh apa? Kalau basuh terberak, terkencing ke. Kencing berak, basuh. Tapi darah-darah lain tak basuh. Baju pun dibagi pakai pakaian masa dia tak pakai yang berdarah apa tu. Untuk sempurnakan kapan dia dengan mesti semua seluruh juzuk dia berbalut. Lepas tu sembahyang, tak ada sembahyang. Tapi dobit itulah syahid dalam perang kafir, Islam lawan kafir, Islam pula yang dia di sebelah mempertahankan Islam atau nak menegakkan Islam, menegakkan syariat. Baru dapat mati syahid. Inilah dipanggil mati syahid dunia akhirat. Mati syahid dunia akhirat. Kalau mati syahid mengaji, mati syahid bersalin, mati syahid orang rumpak harta, mati terbakar, mati kadang-kadang bahasa syahid juga, yang tu dia bukan syahid. Yang dimaksud dalam bab fiqh macam ni, mati syahid tu dipanggil mati syahid akhirat. Mati syahid akhirat dia kena buat macam orang biasa, cuma dapat hukum syahid pasal dia mati terkejut, mati kerana buat benda mulia, mati bersalin, mati nak pergi masjid, mati balik masjid, mati kena taun, mati aksiden, mati kena bunuh, apa semua tu, mati terbakar, mati banjir, mati kena jatuh bangunan, jabatan jatuh, apa semua tu.
Mati macam tu, mati syahid akhirat. Mati syahid akhirat. Atau kena mandi, kena sembahyang, kena tanam. Jadi mati syahid lawan kafir lah yang tak. Kalau katalah kita kerajaan Islam, untuk ada orang lawan, orang Islam, kita kerajaan Islam yang adil, yang tu yang lawan tu orang Islam juga, dia nak jatuhkan kerajaan kita. Waktu terpaksa lawan dengan puak yang nak tentang kerajaan Islam ni. Jadi belah kerajaan Islam ni memang dia betul, tapi dia nak tegakkan negara Islam yang betul ni, pasti ada hak kepala otak Islam yang tak betul ni. Tapi dia Islam ni kafir dah tak, tapi dia nak guling yang kerajaan Islam yang betul ni. Itu berperang lah, bunuh lah, adalah yang mati. Soal hak belah kerajaan ni mati syahid tak? Maksudnya tak payah sembahyang. Syahid mesti syahid jawab tu lah, bukan syahid akhirat tu. Mati syahid lah. Macam polis-polis yang mati kat Sulu, orang tanya tu lah, mati syahid tak? Syahid. Dia lawan dia bukan kafir. Kalau kafir kali pun, dia bertahan apa? Negara apa? Malaysia. Malaysia negara Islam kan? Malaysia negara tegakkan syariat. Syiar lah. Syiar pun tak ada lah ni. Mana ada? Cuba tengok lah ni. Syiar yang ada. Kasberg. Ada. Ada. Salat syiar lah. Tiger. Happy New Year. Sama Tiger, Kasberg. Apa-apa syiar Islam apa di Malaysia ada? Tak ada. Istilah tegak negara Islam tu tak ada. Itu mati apa? Boleh-boleh tu. Katak lah. Bukan katak lah. Kan mati babi tu. Istilah mati katak maksudnya tak dapat lah martabat syahid tu. Tak ada. Masa tu orang tanya tu, kalau yang tu mati katak, nak tanya askar ni. Askar-askar polis kalau mati dulu zaman komunis, dia orang sembahyang. Sembahyang. Apa maksud? Bukan mati syahid lah. Itu pun tak faham. Tak mati syahid lah. Memang tak mati syahid. Dia pun tahu dia orang tak mati syahid. Tengok dia orang sembahyang. Tanya lah tu. Dia orang sembahyang lah. Polis-polis. Polis ustaz askar. Sembahyang lah. Berapa orang agak dalam askar sembahyang. Tak cerita pergi tengok balai lah. Pergi kalau masuk company dia pergi masuk tengok. Berapa orang yang duduk dalam masjid. Masuk waktu sembahyang. Tengok berapa orang. Banyak tak sembahyang. Dia orang sembahyang bila? Pencen tu orang sembahyang. Sedap buah itu. Polis dengar terbakar. Padang dengan muka berhenti boleh. Jadi polis kerajaan bodoh. Namanya. Tak belajar jadi polis dulu pun direkrutkan bukan cara Islam. Tanya tak polis. Saya jumpa polis, tanya tak dia. Saya tahu pak menakan saya polis, mak menakan polis, askar, semua orang keliling saya. Awak saya tak tahu. Polis hutan dah, polis diraja dah, askar yang dah mati pun ada. Abang pupu saya ada 3 orang askar. Ada duduk kem terendak. Polis pula pual KL lah, Kendai Tangat, sebut kem-kem tu saya tahu kan. Beritahu bukan tak ada sedara marah, bukan aku sebatang kara dalam dunia. Ingat bodoh tak ada maklumat. Bohbi ya. Tu je nak, tak ada anti-syed. Memang direkrutkan cara rekrut belah barat tu. Sembahyang tak ada peduli tu. Tak ada. Tambah jangan jadi komando tu, memang bodoh lah. Memang jadi komando bodoh. Siapa yang jadi bodoh? Suruh apa pun. Jadi anjing betul. Anjing kerjaan. Dia tapi tangkap orang ni, dia pasti hambat lah. Memang anjing betul. Orang kata yang ni jangan usik. Dia tak usik. Bunyi anjing yang kena marah dengan buah. Itu. Memang anjing betul. Leceh awak tu. Polis sama. Oh, memali tu. Tu macam mana tu? Yang mati tu memang nak tegak Islam tu. Lepas tu dizalimi. Demo yang kena serang dengan kita kan.
Cuma yang serang tu siapa? Orang Islam ke? Islam. Betul? Orang Islam polis askar tu Islam kan. Tapi diguna oleh kerajaan lah. Kerajaan macam tu. Mahathir lah dia punya Perdana Menteri. Musa Hitam dia punya Menteri Timbalan, Menteri Dalam Negeri kan. Tu pun keluar isu baru ni. Mahathir kata dia duduk luar negeri. Masa tu sebenarnya dia takkan duduk luar negeri. Dia duduk dalam Malaysia lagi. Bila tanya dia pun tak tahu, tak ingat lah. Buat macam nyanyuk lah. Dia bukan nyanyuk. Apa cerita kau tu tu macam mana tu? Tu kalau yang duk tengok duk buat memang yang meninggal dulu tu, yang tu memang tak mandi sembahyang tu. Tak mandi sembahyang, kapan tandam kalau nak tanggung pasal dah tak sembahyang nak kata hukum tak sembahyang tu betul tak betul? Kalau atas kata Malaysia ni walaupun dia tak tegak negara Islam, tapi lawan tu lawan orang Islam. Di atas hak tu kekuatan nak kata lawan orang Islam, lawan kafir tu tak kuat lah. Tak kuat. Okey. Macam mana nak tanggung supaya boleh lagi tak sembahyang tu? Pasal dia orang dah tak sembahyang tu. Tanggung ini lah. Yang ada tu nama Islam bakar dan keturunan, tapi kalau tengok cara tu hak kafir pun ada lah. Lawan kafir tu sebenarnya. Tanggung tu pasal apa? Pasal masa tu Mahathir dengan Musa Hitam, Mahathir masa tu dia Perdana Menteri, banyak kenyataan dia yang menyebabkan jadi murtad tu. Pada masa tu ni saya sebut ni kaedah nak tanggung supaya zaman tu betul dia orang buat tu, tak sembahyang. Yang bila dia murtad, jadi dia murtad. Dia take pisau neset, duk take ukur hudud, duk kata siapa nak makan sup pergi Kelantan, siapa nak makan sup tangan, sagi batu tak ada nak buat jalan raya. Dia yang cakap itu. Jadi kalau ayat-ayat macam tu keluar daripada dia, murtad tu. Berapa ramai orang sokong, antara sokong tu polis-polis dah askar. Kau tanya Mahathir je nak, nombor 1. Lepas tu dapat arahan pula, orang yang buat kerja agama memang nak tegak syariat. Macam mana? Aku tu kot tanggung boleh. Lawan dengan orang kafir, nak pertahankan Islam. Itu kaedah nak ihtimal tu. Kaedah nak ihtimal. Itu kot, saya jawab soalan tu. Maksudnya hukum pergi berjuang tu. Dari sisi hukum, yang kata luar negeri, dalam negeri pun ada hukum tu. Tapi kalau buat kat Malaysia, mampu kena tangkap. Cakap lebih-lebih pun kena, tak mahu nak pergi hukum berjuang kan. Untuk kita nak pergi kat berjuang, pergi luar negeri yang memang ada hukum berjuang tu. Dari sisi hukum syariat, harus pergi. Tak ada masalah. Niat nak pergi pun kena tangkap. Tu yang kalau ikut dari sisi kaedah, dan pula tu ada pula pemimpin kita ada hak bodoh-bodoh. Kalau keluar kenyataan resmi parti, payah agak tu. Macam mana pun kalau atas kita sebut umum hukum, boleh tak? Boleh. Keluar sebagai kenyataan rasmi, tambah pula pertubuhan politik. Dia bahaya sikit. Bahaya apa? Bahaya jangka masa panjang tu. Dia mungkin nanti parti ni tak dibenarkan, susah macam-macam. Dia faktor-faktor keselamatan jangka masa panjang tu. Macam mana pun atas jawab hukum. Boleh tak keluar untuk pergi jihad? Awak tak boleh. Pasal mana ada negara Islam dalam dunia ni yang negara Islam betul untuk tegak negara Islam. Kalau tak negara Islam untuk tegak negara Islam pun ada umat Islam yang dianiaya pasal itu. Jadi kita dari sisi hukum ada hukum fardu kifayah, tetap ada hukum fardu kifayah bantu. Kat dia orang kat sana jadi fardu ain, kita bantu fardu kifayah. Betul boleh tak pi untuk pi sana untuk bantu. Boleh. Memang kena jawab boleh. Tu dia orang kata tak ada keutamaan mana pasal jihad kat Malaysia lagi besar. Jihad apa?
Nak jihad apa? Nak jihad. Tak ada jihad. Tak ada jihad, nak jihad apa? Untuk boleh nak sebut tu lah. Boleh bi? Boleh. Jangan sebab masalah boleh ke lah. Boleh? Boleh. Jadi kalau ikut boleh. Untuk kalau boleh, dia tak mati lah. Mati lawan apa? Lawan kafir. Dapat syahid tak? Dapat. Tu dia orang jealous dapat syahid.